Rakyat Malaysia pada umumnya didapati tidak berpuas hati dengan usaha kerajaan perpaduan dalam menunaikan janji-janji manifesto pilihan raya tahun lalu. Demikian menurut dapatan satu tinjauan besar-besaran sepenuh 100 hari kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang dijalankan 5 syarikat media negara itu termasuk The Star dan Astro Awani. Hasilnya menunjukkan 51% daripada lebih 36,000 responden menyatakan mereka tidak berpuas hati dalam soal itu. 24% pula bersikap berkecuali sementara hanya 25% melahirkan rasa puas hati. Menurut kupasan Astro Awani, antara cabaran terbesar pentadbiran PM Anwar adalah sentimen di kalangan masyarakat Melayu. Tinjauan tersebut mendapati kadar ketidakpuasan terhadap pentadbiran PM Anwar berada di paras paling tinggi di kalangan orang Melayu di Semenanjung iaitu 71%. Sebaliknya, tahap puas hati di kalangan masyarakat bukan Melayu pula berada di paras lebih positif. Dalam pada itu, tinjauan tersebut juga mendapati Menteri Pengangkutan Anthony Loke adalah menteri di tangga pertama paling popular dalam Kabinet Encik Anwar. Dengan 49% undi, Encik Loke jauh di hadapan berbanding PM Anwar sendiri yang mendapat 40% undi. Berhubung hasil kerjasama antara parti-parti politik kerajaan perpaduan pula, ramai yang didapati masih bersikap berdiri atas pagar. 36% responden berasa hubungan antara parti dalam kerajaan tidak berjalan dengan baik. 34% berpandangan sebaliknya, manakala bakinya kurang pasti. Saudara, jelas perjuangan untuk menawan undi Melayu menjadi suatu tugas menggunung bagi PM Anwar Ibrahim sedang beliau melangkah melepasi 100 hari pentadbiran kerajaan perpaduannya. Persoalannya, apa yang menyumbang kepada faktor tersebut? Dalam segmen analisis ini, soalan itu kami ajukan kepada pakar politik Universiti Malaya, Profesor Madya Awang Azman Awang Pawi, dan ini kupasan beliau. Hal ini disebabkan kesan ataupun impak daripada kempen pilihan raya umum ke-15 yang memberikan kesan khususnya masyarakat Melayu konservatif. Masih lagi ada ancaman kononnya DAP itu akan apa mereka katakan membawa agenda-agenda yang anti agama Islam misalnya, yang telah dikempenkan dalam pilihan raya yang disebarkan melalui media sosial seperti TikTok dan sebagainya. Tidak ramai rakyat yang begitu kritis. Jadi apabila minda masyarakat tersebut terus dibelenggu oleh pelbagai labelan, pelbagai stereotip yang dilemparkan, pelbagai persepsi ataupun prejudis disebarkan, ini menyebabkan orang Melayu khususnya berasa belum begitu yakin lagi terhadap kepimpinan Anwar Ibrahim dan kepimpinan kerajaan perpaduan ini. Saya kira inilah cabaran terbesar kepada kerajaan untuk menerangi impak daripada kempen buruk pada pilihan raya umum yang dilakukan oleh musuh politik mereka. Saya kira inilah menyebabkan faktor keyakinan khususnya orang Melayu dilihat tidak tinggi berbanding dengan orang bukan Melayu di Malaysia. Menurut Profesor Awang Azman satu lagi faktor yang menyebabkan kerajaan perpaduan kurang berkesan dalam mendapatkan keyakinan sebahagian rakyat adalah isu kegagalan kerajaan sendiri yang kurang ketegasan dalam melawan perang persepsi. Saya lihat tindakan seperti membawa isu fitnah itu ke mahkamah dan pendakwaan yang dilakukan terhadap penyelewengan oleh kerajaan sebelum ini, saya kira tindakan itu masih lagi dilihat sebagai lambat, kurang tegas dan tidak menyeluruh. Sebenarnya banyak lagi apa yang dikatakan sebagai fitnah-fitnah yang disebarkan di media sosial, dakwaan-dakwaan ketika kempen pilihan raya umum itu masih lagi tidak diberikan perhatian dan tidak akan tegas oleh kerajaan. Saya kira apa yang dilakukan oleh Anwar ini, saya kira dilihat tindakan yang agak lambat dari segi tindakan undang-undang. Begitu juga tindakan terhadap isu-isu
dakwaan mai salah guna dana wibawa dan sebagainya, ia agak lambat. Kerajaan Malaysia sepatutnya mencontohi negara Singapura yang begitu tegas terhadap media sosial untuk memastikan kerajaan yang lebih stabil, kerajaan yang dapat bertahan hingga ke penggal akhir, hingga tahun yang kelima pemerintahan.